Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa habibina wa syafa'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu ala nahjihi wa jahada bi jihadil yaumiddin, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Amin. Ma'asyara muslimin muslimat rahimakumullah, pertama dan selama-lamanya marilah kita merafaqkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita hidayah untuk sama-sama kita berada di rumah Allah untuk kita menunaikan solat fardu secara berjamaah, solat fardu maghrib secara berjamaah yang baru saja kita selesaikan sebentar tadi. Dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi kekuatan dalam diri kita untuk sama-sama kita meraihkan satu majlis yang penuh dengan barakah, yakni al-majalis al-ilmu. Mudah-mudahan kita diredai dan diberkati Allah Subhanahu wa taala dunia dan juga akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Saya ada kamu hampir 1 bulan, Masya Allah, tak duduk depan macam ni kan, Masya Allah. Rasa macam baru nak start kuliah, ketak-ketak, Masya Allah, tetap saya dia jadi macam tu. Lebih-lebih lagi saya ganti Ustaz Usam, maka Al-Fadil Ustaz Ahmad Usam, Datuk Badaruddin, kirim salam kepada semua dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sangat-sangat memohon maaf kerana tidak dapat hadir. Bukan kehendaknya dia tak nak main, tapi dia tak boleh lepas. Al-Ustaz, Masya Allah, mungkin dia tak buat surat pun kan, Masya Allah. Jadi dia terpaksa patah balik, maka saya pula datang ganti kuliahnya. Masya Allah, tabarakallah. Padahal saya minggu keempat hari Ahad akan mula kuliah di sini. Kitab hadis jugalah, Masya Allah. Jadi apapun ala kulli hal, kita syukur pada Allah kerana majlis ilmu tidak ditangguhkan kan, Masya Allah. Jadi saya pun fikir apa yang saya nak cakap hari ini. Masya Allah, Ustaz suruh saya baca kitab. Saya kata tak apa, kitab kita baca pada hari yang saya kena bacanya. Cuma saya nak bawa satu ayat Quran dalam surah Al-Aqaf ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta iza balagha ashuddahu balagha arba'in. Ini Allah sebut dalam surah Al-Aqaf ayat yang ke-15 yang bermaksud apabila mereka dewasa dan mencapai usia 40 tahun, Allah sebut. Masya Allah. Ini usia ni Allah sebut dalam Quran 40 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Ada hadis Sahih Bukhari dalam kitab Al-Manaqib nombor hadis 3284 kalau tak silap saya. Dalam kitab Syama'il dia duduk dalam bab yang pertama, ma ja'a fi khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, hadis yang panjang dari yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pertengahan hadis itu ba'asa Allah Ta'ala ala ra'si arba'ina sanatah.
Maksud pada hadis ini, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi ketika usianya mencapai 40 tahun, arba'ina sanata. Masa 40 tahun. Kalau kita tengok sejarah Rasul para nabi ini pun keseluruhannya, melainkan Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, ada setengah-setengah nabi itu, kebanyakan nabi dan para rasul Allah angkat mereka atau utus mereka sebagai seorang rasul pada usia 40-an. Pada usia 40-an. Masya Allah, tabarakallah. Maknanya ada sesuatu dalam usia 40 tahun itu. Tidak, Masya Allah. Pasal apa Allah tak angkat Nabi pada usia belasan tahun? Sedangkan ciri-ciri Nabi ini sebagai seorang Rasul ini sebelum lahir pun sudah tahu dah. Masya Allah. Bagaimana Allah mencuci kota Mekah daripada serangan tentera Abraha. Kan, Masya Allah, tentera gajah itu. Kan, bagaimana tiang-tiang apa ni, penyembahan berhala ni semua, Masya Allah, kan Allah hilangkan sedikit demi sedikit. Tanda-tanda kerasulan Nabi itu sebelum lahir pun kita sudah ada banyak dah, kita telah kita baca, Masya Allah, kan. Tapi Nabi diangkat sebagai seorang Nabi pada usianya 40 tahun. Bukan belasan tahun. Nah, bukan 20 tahun, bukan 25 tahun, bukan 30 tahun, tapi pada usia 40 tahun baru diangkat sebagai seorang Rasul, Masya Allah. Apa yang ada pada usia 40 tahun? Sedangkan orang putih pun ada pepatah. Orang putih kata, life begins at 40. Oh, welcome to London. Life begins at 40. Maknanya bagi mereka lah, hidup bermula pada usia 40 tahun. Pepatah orang Melayu kita selalu sebutkan, orang tua-tua kata, kalau mai umur 40 tahun pun dia tak berubah, dia takkan berubah bila-bila, kata orang tua-tua, kan? Masya Allah, tabarakallah. So, apa yang ada pada usia 40 tahun ini, kata ulama, usia 40 tahun itulah kita benar-benar dewasa dan matang. Masya Allah. Kita dewasa dan matang. Tetapi kita tak boleh ikut, Masya Allah, tabarakallah. Kita tak boleh ikut cara orang putih kata life begins at 40. Maknanya 40 baru nak rasa hidup ini. Bukan itu. Kalau ikut pada syarak, kita ni, Masya Allah, tabarakallah, life kita ni bukan bermula pada 40 tahun. Sebenarnya 40 tahun itu adalah usia yang perlu kita berjaga. Pasal apa, tuan-tuan? Masya Allah, ubah kata orang, kubur kata mari, rumah kata pergi. Macam itulah mai umur 40 tahun ini. Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu hari ini kita nak bincang pada usia 40 tahun yang daripada hadis Anas bin Malik itu tadi, Masya Allah, iaitu apa dia kata, ba'asa'ullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanata. Ya, Nabi sendiri pun diangkat sebagai seorang Nabi pada usia 40 tahun, Masya Allah. Anas bin Malik ini seorang khadam Nabi dan juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah. Bila Nabi sampai di Madinah, orang bagi macam-macam dekat Nabi, Masya Allah. Cuma ibu Anas bin Malik ini dia tak tahu nak bagi apa kepada Rasulullah, maka dia bagilah Anas bin Malik ini sebagai khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah. Antara sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia adalah Anas bin Malik. Dikatakan dia meninggal dunia dalam usianya 102 tahun atau 103 tahun dan memiliki anak daripada tulang sulbinya seramai 100 orang anak. Tu Anas bin Malik, 100 orang anak. Oh, jangan main-main, Masya Allah. Pasal apa? Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca doa yang masyhurnya, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fimahu. Ini doa Nabi baca kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita pun boleh baca kepada anak kita. Ada ulama-ulama ilmuwan kata, letak tangan pada dadah anak, baca doa ini. Allahumma aktsir malahu wa waladahu
wa barik lahu fimahu. Ini doa dia. Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fimahu. Maksud doa ini, ya Allah, perbanyakkanlah hartanya dan anak-anaknya, dan berkatilah apa yang engkau anugerahkan kepadanya. Ini doa Nabi, Masya Allah. Sebab itulah hartanya punya banyak, Anas bin Malik, anaknya sampai 100 orang. Masya Allah, tabarakallah. Itu hebatnya Sayyidina Anas bin Malik, antara orang yang ketiga paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi kita baca doa ini kepada anak-anak kita pun kan, Masya-Allah, esok dapat zuriat yang ramai, dapat harta yang banyak, Masya-Allah. Nah, boleh jadi anak yang saleh. Masya-Allah. Baik, main 40 tahun, apakah turning point yang perlu berada di dalam diri kita ini? Kata ulama, Masya-Allah, tabarakallah, yang pertamanya main umur 40 tahun ini perlulah meneguhkan tujuan hidup kita. Kita perlu meneguhkan tujuan hidup kita. Apa dia tujuan hidup kita? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, kata Allah dalam surah Dzarriyat, yaitu aku jadikan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada aku. Maknanya tuan-tuan, perelokkan atau perbaiki solat dan juga amalan-amalan kita bila mai umur 40 tahun. Jadi umur 30 tahun tak payahkah? Bukanlah kata umur 30-an, 20-an ni tak perlu buat apa. Perlu ambil aktibar. Tapi yang kita sudah melepasi 40 tahun ini, maka jadikan benda ni satu kewajiban dalam diri kita. Apa dia? Perbaiki solat kita. Macam mana kita nak perbaiki solat kita kalau sebelum ini kita tak pernah sembahyang berjamaah, atau sembahyang berjamaah cuma jarang-jarang. Bila kita sembahyang berjamaah, sembahyang hari Jumaat, sembahyang hari raya baru kita main jemaah. Sebelum inilah. Tapi sekarang kita perbaiki balik, Masya Allah. Kalau boleh, dalam sehari 5 waktu tu, 1 waktu 2 waktu itu kita bagi untuk solat berjamaah. Kan Nabi sendiri pernah sebut, nak tahu kawan tu dia tu munafik tak munafik, tengok sembahyang subuh dia dengan sembahyang Aisyah dia macam mana. Kalau boleh sembahyang subuh mai berjamaah dan sembahyang Aisyah berjamaah. Masya Allah, tabarakallah. Pasal apa? Kerana ada hadis Nabi di mana Nabi bersabda, solatul jama'ah afdalu salatul fazzi bi 27 darajah. Atau kama qal, maksudnya solat berjamaah itu melebihi fadilat solat bersendirian dengan 27 darajat. Masya Allah. 27 darajat ini macam mana? Ada perbahasan para ulama. Ada yang kata 27 darajat ini maknanya sekali sembahyang berjamaah dapat 27 pahala. Ada ulama yang kata sekali sembahyang berjamaah 27 sama macam sembahyang 27 kali. Masya Allah. Maknanya kalau usia kita sekarang 60 tahun, dalam 60 tahun ini katakan 40 tahun kita sembahyang berjamaah tak nak tinggal, kita seolah-olah sudah sembahyang 1000 tahun dah. Masya Allah. 1000 tahun. Itu perbahasan ulama. Masya Allah, tabarakallah. Sembahyang bersorangan pun boleh, tak ada masalah. Tapi satu pahala ataupun satu pahala, memang satu pahala berbanding dengan sembahyang berjamaah. Masya Allah, tabarakallah. Zaman salafus soleh, kurun ketiga ke apa saya tak tahu. Dalam kurun ketiga kot. Zaman salafus soleh, katakan sahabat itu 1 kali sahaja dia tak pergi semayang jamaah. 1 kali saja. Subuh dia semayang jamaah. Mai lohor dia semayang jamaah. Mai asar pun dia semayang jamaah. Maghrib mungkin dia tak pergi. Aisyah dia pergi semayang. 1 waktu saja dia tak pergi semayang berjamaah. Maka kawan itu akan diucap dengan takziah selama 3 hari berturut-turut.
zaman salafus salih. Ada sebut dalam kitab solat, masya-Allah. Pasal apa? Kata para salafus salih, apa yang menyebabkan seseorang itu tak boleh sembahyang berjamaah ialah kerana dosanya. Kerana dosanya lah yang menghalang dia daripada datang ke rumah Allah untuk dirikan solat berjamaah. Sebab itu kalau tinggal satu waktu solat berjamaah, maka dia akan diucap dengan takziah 3 hari berturut-turut. Masya Allah. Itu baru satu waktu. Abdullah ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, dalam satu peristiwa itu, dia didatangi para sahabat-sahabat atau teman-teman atau kerabat, tak tahulah. Dia layan mereka. Kadang dia menjamu tetamu lah, Masya Allah, kan? Sehinggalah dia terlewat waktu Aisyah. Dia pergi. Bukan dia tak pergi. Dia pergi masjid tengok orang habis dah sembahyang jamaah. Sembahyang Aisyah. Wah, keluar. Dia punya, nak kata gabrah tuan-tuan. Dia punya ketak sebab tak dapat sembahyang Aisyah berjamaah itu. Dia sembahyang Aisyah bermula daripada malam itu sampai nak masuk waktu subuh, tak berhenti buat sembahyang Aisyah. Ganti sampai masuk waktu subuh. Masya Allah. Abdullah ibnu Umar. Ada seorang sahabat Nabi, nama tak cerita, Masya Allah, dalam kitab itu. Kononnya dia pergi ke kebun dia. Dia pergi ke kebun dia. Dia duduk tengah buat kerja dekat kebun dia. Main-main satu keadaan tu. Dia kata, ni dah masuk waktu asar ni. Jadi dia balik ke rumah, dia mandi siap, dia pergi masjid. Nak sembahyang asar berjemaah. Pipi kat masjid, habis sembahyang jemaah. Dia terlambat pergi ke masjid. Dia masuk, orang keluar. Apa dia buat? Dia balik-balik mai sedekahkan kebun dia tu kepada fakir miskin. Kenapa? Katanya, disebabkan kebun inilah dia terjadi lalai untuk nak sembahyang berjamaah. Masya Allah. Kita berapa kali buat sembahyang jamaah? Kan? Masya Allah. Tabarakallah. Nah, sebab tu main 40 tahun ini perbaiki balik amalan-amalan kita, terutama sekali solat. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu kalau hari ini suami tak ikut kita, balik nasihat dia. Masya Allah. Dulu kampung saya ada satu makhluk. Dia kalau jerkah bukan 7 rumah dengar, 7 kampung dengar. Masya Allah. 7 kampung dengar. Masya Allah. Satu hari dia balik main kerja. Laki dia duduk tengah layan. Otai masih berbisakah apa tetap. Dia jaraka, abang, rumah saya elektrik putih terus. Masya Allah. Dia punya jaraka putih elektrik. Layan TV apa? Masya Allah. Pergi sembahyang. Dah tengah sembahyang maghrib. Masya Allah. Suami dia punya ketak start motor. Dia hambat laki dia pergi solat itu sebab dia nak layan drama lelaki kiriman Tuhan. Masya Allah. Tu cerita dia. Laki dia sampai dekat masjid, orang sudah baca surah dah. Qul ya ayyuhal kafirun. Surah pendek. Sagi tertinggal satu rakaat, balik lambat, kena lagi beletak dengan bini aku. Dia parking motor, lari masuk dalam saf. Elok dia masuk dalam saf, Masya Allah, imam sudah rokok. Dia pun rokok. Allahu Akbar, dia pun cepat-cepat rokok. Rokok, gedebok jatuh. Bukan dia jatuh, helmet dia jatuh. Masya Allah, kalut punya kalut, helmet lupa terbuka. Allah. Bayang tengok seketul helmet ada. Masya Allah. Tak apalah bini dia hambat dia habis sembahyang. Kan? Bagus, Masya Allah. Buat lagu tu. Nabi ada hadis, Nabi kata, isteri yang pecik ayat kat muka suami, Masya Allah, suruh dia sembahyang tu. Bagus, Masya Allah. Amalan yang mulia. Boleh kita buat lagu tu? Tak pasal-pasal kena. Tidak kan? Dulu, masa saya kecil-kecil, saya duduk kampung.
Makcik-makcik tu jiran sebelah main sembang dengan mak saya. Ada 2 orang main sembang. Dia kata, akal tak ada sembang-sembang, saya pun kadang pasang telinga juga mereka sembang apa. Hak makcik ni kata, dia kata laki aku ni tak tahu nak kata lah. Siapa? 1 tahun ada 365 hari. 365 hari itulah dia duk marah aku, maki aku macam-macam. Tak ada gap. Tak ada 1 hari rehat. Kira 1 tahun penuh dia maki saya. Tu dia. Yang makcik B ni kata, laki aku tak macam tu. Oh ya. Laki aku setahun tu dia marah aku 2 kali saja. Bagusnya laki yang tu. Tapi sekali dia marah, 6 bulan baru redah. Kali kedua dia marah, lagi 6 bulan baru reda. Sama juga, dah setahun juga. Padang dia pas sembang, ya Allah. Laki dia maki dia, ya Allah, ya Tuhan kami. Pernah depa ni pi JB anak depa kerja dekat JB. Pi lah ziarah anak dia. Yang anak bongsu lah bawa kereta. Depa berhenti dekat Arenar Pagoh tu kot. Berhenti dekat Arenar Pagoh, berhenti makan. Makan, sambung balik perjalanan. Dekat nak sampai JB, baru makcik tu kata, Allah, saya tertinggal cermin mata saya dekat Arenar Pagoh tu. Cermin mata pula baru buat 1,500. Apalagi laki dia. Maki hamun dia, ya Allah, nak buat lagu mana? Kena patah balik lah nak pergi ambil cermin mata tu. Patah balik. Sampai ke Arenar Pagoh tu, laki dia maki dia macam-macam. Nyanyok lah, tu anak mampu lah, tu lah, macam-macam. Bini dia sabar aja. Sampai ke Arenar tu, bini dia turun. Pergi mana? Nak pergi ambil cermin lah. Pergi tengok tu sama. Pokok cermin aku pun aku tinggal apa tadi, Masya Allah. Dia pun sama juga, Masya Allah. Itulah, Masya Allah. Tapi itulah kita hari ini, Masya Allah, ibu-ibu. Kalau bagusnya, peringatkan pada suami kita untuk perbaiki solat dia. Dan tambahlah lagi sedikit sebanyak amalan-amalan kita, Masya Allah, tabarakallah. Yang pentingnya, sunat-sunat itu kalau boleh kita hidupkanlah, Masya Allah. Yang terbaiknya, duha dan witir jangan tinggal, Masya Allah. Duha dan witir jangan tinggal, Masya Allah. Nah, kalau kita tak boleh bangun tengah malam nak bertahajud, tutupkan malam kita tu dengan witir. Buat macam Sayyidina Abu Bakar buat. Dia malam dia witir, Masya Allah. Sebab takut kukut tak boleh bangun tahajud, Masya Allah. Okey dah buat witir Ustaz, tapi bangun juga boleh dah tahajud. Tak apa, teruskan tahajud, tak perlu buat witir, Masya Allah. Tapi kalau kita boleh bangun 3 pagi, 4 pagi, Masya Allah, tabarakallah, bagusnya buat tahajud, lepas tu buat witir, Masya Allah. Nah, lepas ni dalam pukul 9 ke 9.30, pukul 10, kita buat sunat duha pula. Tambah sedikit sebanyak amalan yang kita mampu. Bila naik usia 40 tahun ini, Masya Allah. Yang keduanya, apa yang perlu ada dalam diri kita, turning point bagi orang yang mencapai usia 40 tahun ini, tuan-tuan, tingkatkanlah daya keimanan kita, Masya Allah. Saya bukan nak habaq kita tak ada iman. Semua kita ada iman. Siapa kata tak ada iman? Semua kita ada iman. Saya berani kata. Cuma iman kita ni, dia berkala, dia ada schedule. Macam mana? Ada hari dia tinggi, ada hari dia rendah. Itu saja. Bukan kata tak ada iman. Ni mai sembahyang ni iman punya pasal lah mai sembahyang. Tidak. Duduk dalam majlis ilmu ni pun pasal iman lah, Masya Allah. Kan? Tapi cuma dia kadang dia tinggi, dia rendah. Dia tinggi, dia rendah. Time dia tinggi, Masya Allah, segala sunat dia pulun habis. Tidak. Time dia rendah, cukup sekadar ini sahajalah. Kan? Masya Allah. Jadi, kita mai umur 40 tahun, tuan-tuan stabilkan balik keimanan kita. Macam mana Ustaz? Mai habaq salah satu cara saya nak stabilkan iman saya. Mai duduk dengar kuliah.
Duduk dalam majlis ilmu. Betul tak? Masya Allah. Bila ada dalam majlis ilmu, percayalah Masya Allah. Kalau mai 30 hari kuliah, 30 ustaz mai Masya Allah. Mesti ada ustaz yang dia ulang balik benda yang sama. Betul tak? Pasal iman ni, siapa tak nak cakap pasal iman? Semua ustaz pun mai cakap pasal iman. Betul tak? Tapi, selagi kita tak buat apa yang mereka pesan, selagi itu kita kena duduk dalam majlis ilmu. Masya Allah. Sebab bila kita ada di dalam majlis ilmu, aurah dia lain. Aurah dia lain, Masya Allah. Lepas tu kita akan dapat stabilkan iman kita. Jangan kita dah anggap benda ni semua kami pun tahu Ustaz. Masya Allah. Bukan itu masalah dia. Sebab bila kita ada dalam majlis ilmu ini, ada dalam kitab dicerita, hampir 70,000 malaikat datang memayungi kita, Masya Allah. Suasana ni lain. Sebab tu Nabi kata, majlis ilmu ni Radhatul Jannah. Salah satu taman-taman syurga, Masya Allah. Tabarakallah. Jangan kita belagak, kita tahu semua benda. Bukan semua orang cerdik, tuan-tuan. Bukan semua orang tahu semuanya, Masya Allah. Ngaji tinggi macam mana pun kadang-kala boleh jadi bodoh. Tamah cakap lah. Bagus lagi dia kata pasal kasar. Kan? Mereka kecam Ustaz Usam pernah tunjuk jari tengah ke apa. Betul tak? Kan? Mereka kata apa Ustaz buat isyarat lucak. Hak doktor-doktor PhD hadis pun maki dia. Ustaz buat isyarat lucak. Saya nak tanya balik dekat mereka satu. Macam mana hang kata jari tengah tu isyarat lucak? Ada hadis kah? Tidak. Hang kan selalu kata mana dalil. Ni ku tanya balik. Hang kata ustaz-ustaz buat isyarat lucak dalam masjid. Kan? Jari tengah tu isyarat lucak. Ada hadis tak? Nabi kata jari tengah tu isyarat lucak. Kan? Nampak tak? Hang pun bodoh juga. Tidak. Tu saya kata, hang ngaji tinggi macam mana pun kadang-kadang hang pun boleh jadi bodoh juga. Betul tak? Kalau ada hadis Nabi, Nabi kata jangan tunjuk jari tengah. Itu adalah isyarat lucak. Tak apa. Tidak. Selagi tak ada hadis, tunjuk pula jari tengah. Masya Allah. Tak ada masalah. Siapa kata jari tengah ni lucak? Yahudi yang kata. Tidak. Nasrani yang kata jari tengah tu isyarat lucak. Tidak. Jadi hang ikut siapa? Kan? Masya Allah. Kan? Han cerdik sangat. Kan? Itu saya kata jangan ingat diri kita ni cerdik sangat. Dia ada satu cerita. Sambunglah cerita. Ada seorang pakar ekonomi. Dia bekas Menteri Kewangan. Saya tak nak cerita siapa lah. Lepas tu dalam depa ni adalah flight ni cerita dalam flight ni. Presiden satu negara. Lepas tu penyanyi, katalah Michael Jackson. Yang keempat, seorang Islam. Yang kelima, budak sekolah. 5 orang dalam satu flight. Tiba-tiba enjin rosak. Pilot kata, kapal terbang nak terhempas. Habis semua kecoh. Yang relax orang Islam tu, relax saja. Kan? Lepas tu pilot tu kata, jangan panik sangat-sangat. Di belakang kapal itu, di belakang tu ada beg payung terjun. Tapi beg payung terjun ada 4 saja. Hampa ada 5 orang. Seorang kena korbankan diri. Pakat seorang ambil satu pakai lompat lah dia kata. Yang mula-mula lompat tu siapa dia? Masya Allah, Presiden. Presiden Amerika ke apa. Aku presiden, Masya Allah. Dunia perlukan aku. Dia pakai satu beg lompat. Yang kedua, bekas Menteri Kewangan, pakar ekonomi, Masya Allah. Kalau aku tak ada, habis ekonomi, Masya Allah. Dia pun cepat-cepat ambil satu beg, dia lompat. Masya Allah. Yang ketiga, penyanyi pop Michael Jackson, dia kata, dunia perlukan aku, dia pun lompat. Tinggal satu lagi beg. Tapi ada 2 orang. Budak sekolah dengan orang Islam. Budak sekolah tu bagi kat orang Islam tu, pakcik, ambillah beg ni, pakcik lompat. Orang Islam tu jawab, hidup aku, mati aku, Allah yang tetapkan. Kalau aku mati macam ni, aku terimalah keadaan. Kamu budak sekolah lagi, mudah lagi, masa depan ada lagi. Kau sajalah pakai lompat. Saya serah
pada Allah, dia kata. Budak sekolah ni kata, tak apa pakcik ambil, yang ni ada lebih, saya pun ada. Hai. Macam mana boleh ada lebih? Beg 4, 3 ada terjun dah, patut tinggal 1, macam mana ada lebih? Budak sekolah tu kata, tu Menteri Kewangan yang pakar cerdik tu, pakar ekonomi, dia kalut sampai tersilap pergi ambil beg sekolah saya, dia pakai, dia lompat. Ini cerita dia. Moral of the story. Kan? Hang jangan berlakon hang cerdik sangat. Tu saya nak abang, Masya Allah ni. Kan? Saya abang terus terang. Hang kata jari tengah ni isyarat lucak. Mai abang hadis mana yang kata jari tengah tu isyarat lucak? Kan? Hang kan pakar hadis kan? Masya Allah. Doktor PhD. Kan? Masya Allah. Batu, kita sentiasa berada dalam suasana ni sebab iman stabil. Masya Allah. Batu kita tawadhu'. Maknanya kita tahu kita pun bukan cerdik mana. Baik, saya cepat-cepat kan kerana kena patuh pada masa. Masya Allah. Baik. Yang ketiga apa dia? Mai usia 40 tahun ini jadikan uban sebagai peringatan. Apa dia? Nak mati dah. Ingat pada mati. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala usia 40 tahun, Masya Allah. Kan? Dia pun pegang tongkat. Bukan dia sakit mana pun. Imam Syafi'i umur 40 tahun pegang tongkat. Masya Allah. Pasal apa? Bukan pasal dia sakit. Pasal tongkat ini mengingatkan dia kepada akhirat. Maknanya masa dia dengan dunia sudah dekat, hampir tiba. Masya Allah. Abu Hurairah pun ada pegang tongkat juga. Tapi yang lucunya, yang ada tongkat Ali. Tidak. Saya tak pernah tengok kopi tongkat Abu Hurairah. Saya tak pernah tengok. Kan? Tu kopi Imam Syafi'i tak ada. Kopi tongkat Ali saja ada. Pelik. Saya kadang fikir juga kokok Sayyidina Ali terlepas mai kat sini, tertinggal dia punya tongkat ke apa lagi, dia kata bid'ah pula. Masya Allah. Kan? Nak mak lagu mana? Siapa wujud tongkat? Pak Arab pun terkejut. Oh, Pak Arab kata entah punya negara syurga. Malaysia ni syurga. Pasal apa? Tanam tongkat jadi pokok, dia kata. Kira tak ada sejarah kita sejarah. Pasal apa? Saya ada buat satu kajian saya sendiri dah. Pasal apa dia sebut tongkat Ali? Sebab Sayyidina Ali ni dikenali sebagai Al-Mazak di kalangan kawan sahabat-sahabat. Al-Mazak ni orang yang mani banyak, Masya Allah. Sayyidina Ali ni punya kekuatan ni sama juga macam kekuatan Nabi Musa AS. Dalam perang Tabuk, kalau perang Tabuk apa? Tentera Islam kebanyakan mereka perisai patah habis. Dan Sayyidina Ali pergi cabut satu pintu. Pintu tu dianggarkan lebih kurang 500 kilogram ke 300 kilogram. Tak tahu. Dia seorang boleh cabut. Kuatnya Sayyidina Ali. Tu nak abang kopi ni power. Kuatnya macam Sayyidina Ali tu dia panggil tongkat Ali. Masya Allah. Selamat minum tongkat Ali. Masya Allah. Kan? Buat anak ramai-ramai. Pasal apa? Nabi suruh kita buat anak ramai-ramai. Tapi kita hari ni salah akidah. Betul. Saya berani kata muda-mudi lah ni salah akidah. Pasal apa? Buat family planning. Saya pesan banyak kuliah saya pesan. Saya suruh buat anak ramai-ramai. Pasal apa? Nabi pernah sebut. Nabi kata, ana aktsarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah. Aku seorang nabi yang paling happy, paling gembira pada hari kiamat. Kenapa Nabi kata gembira? Kerana umat aku paling ramai. Kalau kita buat family planning, anak ramai ke? Saja nak tanya. Kalau buat family planning, umat ramai ke di akhirat nanti? Tak ada. Tidak. Jadi buat anak ramai-ramai. Jangan takut pasal rezeki. Rezeki Allah yang punya. Rezeki Allah yang punya. Betul. Tengok orang motong getah. Anak dia berapa banyak mana? Tak kurang daripada 10 orang. Tidak. Kita pun kalau bapa kita dulu pernah potong getah, kita mesti yang ke-8, yang ke-9. Betul tak? Kan? Mesti kita ada 13 orang, 14 orang adik-beradik. Kan? Kereta pun tak ada, motor saja. Depan 5 orang anak, belakang 5 orang anak. Belakang sekali bini tu pun mengandung yang ke-11.
Sampai misi pun terkejut. Malum, itu Palung tak ada kerja kah? Kerja? Kerja apa? Motong getah. Setahun seorang anak. Dia tak. Dia mesti tak pergi motong getah. Dia pergi. Cuma musim tengkujuh Palung tak pergi motong getah. Dia pergi mana? Dia main motong malu. Masya Allah. Setahun seorang anak. Buat anak. Ramai-ramai. Tak boleh dah Ustaz. Tak larat dah. Tu tongkat kali berlambu dah. Masya Allah. Selamat. Masya Allah. Saya biasa minum satu kopi. Kopi pacar langit. Sampai ke telinga dia terpacak. Masya Allah. Sekarang tak ada dalam pasaran. Masya Allah. Jadi jadikan ubat ini sebagai satu peringatan yang ini apa dia? Nak mati dah. Masya Allah. Anytime boleh mati. Masya Allah. Anytime boleh mati. Lepas. Jadi jadikan ini Masya Allah sebagai satu peringatan dalam diri kita bersama. Sebab semakan saya sebut sebelum ni kan pada saya menceramah itu. Alam yang kita nak pergi selepas pada ni akan menjadi alam yang penuh dengan suspense, penuh dengan cabaran. Boleh kata teruk daripada dunia. Ulama kata setiap satu alam yang kita berpindah, yang akan kita pergi selepas itu akan menjadi lebih teruk daripada alam sebelum. Daripada alam roh, kita dipindahkan ke alam janin atau alam rahim ibu kita. Maknanya, alam rahim itu alam yang teruk daripada alam roh. Lepas tu daripada rahim pindah mai ke dunia, dunia akan jadi lebih teruk daripada alam rahim. Lepas pada dunia kita akan pergi mana? Barzakh ataupun kubur. Alam barzakh. Alam barzakh akan jadi lebih teruk daripada alam dunia. Lepas pada alam barzakh, kita akan pindah ke alam mahsyar. Maknanya alam mahsyar akan jadi lebih teruk daripada alam barzakh. Masya Allah. Jadi, walaupun benda ni ghaib, tapi kita perlu ambil iktibar. Kerana umur 40 tahun ini, Masya Allah, tabarakallah, bolehlah kita ni tuan-tuan perbaiki. Masya Allah. Ataupun lebih baiknya Allah sebut dalam Quran, qad aflahal man tazakka. Beruntunglah orang yang sentiasa perbaiki diri dia. Masya Allah. Lepas tu Nabi kata, orang yang ada akal ini adalah orang yang sentiasa ingat pada mati. Masya Allah. Lepas tu Nabi kata, bila ada waktu lapang, pergilah Masya Allah ziarah kubur. Pergi ziarah kubur. Dan sewaktu kita berada di kubur itu, Nabi suruh kita ingat dalam hati bahawa esok kita akan jadi macam tu juga. Masya Allah. Kan? Ini masalah kita ada waktu lapang, pergi Langkawi hantam coklat dia. Itu kita. Ada saja waktu lapang, pergi sana, pergi sini, Masya Allah. Pergilah kubur. Pergi ziarah kubur, tengok, Masya Allah. Ingat pada kematian. Bila-bila boleh hadir, Masya Allah. Nah, perbanyakkan menonton drama Tanah Kubur. Tengok Tanah Kubur banyak-banyak, Masya Allah. Cuma saya tak tengok Tanah Kubur. Saya ni kawan baik dengan Tok Hadi tu. Saya pernah forum dengan dia banyak kali. Ni Ar-Rahman TV, sahabat kita tahu. Saya dengan Tok Hadi tu, saya ingat dah 15,000 kali kami berforum. Wallahualam. Dalam forum saya bagi tahu terus kat dia, Tok Hadi, saya minta maaf. Saya tak tengok Tanah Kubur. Dia terkejut. Saya tak tengok Tanah Kubur ini bukan sebab saya tak suka. Saya suka. Cuma saya tak puas hati tengok mayat dia. Kawan. Mayat dia asyik hitam. Kita terasa, alah, Masya Allah. Dia elok, dia buat dosa, dia mati jadi hitam. Awal, tak ada color lain ke? Tukarlah color lain. Merah ke, merah jambu ke, kuning ke, asyik hitam saja. Masya Allah. Nah, jadi kita buatlah sesuatu, ingat pada kematian senantiasa. Bila kita ingat kita nak mati, mestilah amalan-amalan kita pun elok betul dah, perbaiki. Semua kita ada kelemahan. Saya selalu sebut, semua kita ada kelemahan. Masya Allah. Cuma dia tak sama. Masing-masing ada kelemahan. Kita perbaiki kelemahan. Kita perbaiki kelemahan itu. Ada sahabat kelemahan dia ni, dia panas barang. Kita cakap sikit pun tak boleh. Man, mai sat. Nak mai wabah, dia jerakah. Kan, Masya Allah. Ada orang kelemahan dia ni, dia pantang tengok perempuan cantik.
Kan? Masya Allah. Itu mungkin kelemahan dia. Ada orang kelemahan dia tak boleh dengan duit. Dia baik, dia bagus. Tapi main duit, dia jadi lain. Dengan duit. Jadi maknanya masing-masing ada kelemahan. Ada orang kelemahan dia nyanyok. Nyanyok saya tak tahu kelemahan kan penyakit. Jiran saya, dia kata dia nyanyok. Tapi saya tak pernah nampak pun dia nyanyok. Dia pergi masjid, dia pergi semayang, dia pakai selipar Jepun tu RM2. Dia balik main masjid, dia balai selipar krokodil. Masya Allah. Tu cerdik ke apa bagi nyanyok, saya tak tahu lah. Tapi satu hari tu betul-betul dia nyanyok. Dia nyanyok lagu mana? Dia dapat duit, BRIM. Tahu kan BRIM lah ni, tak ada dah. Dia dapat surat duit BRIM. Duit dah masuk dah dalam bank. Cuma dia tak tahu nak tekan ATM tu. Kan? Jadi dia ajak bini dia. Jom kita pergi tekan duit. Lepas main Aisyah, dia bawa bini dia naik motor di ATM. Tekan-tekan bini dia, tekan-tekan keluar 450. Kira 450. Dia bawa dalam bank. Poket dia keluar. Dia keluar daripada ATM. Dia tengok ada dua mamat. Dua orang lelaki. Seluar hitam, baju hitam, jaket hitam, helmet hitam, cermin hitam. Bukan saya. Mereka lain, Masya Allah. Serba hitam semua, Masya Allah. Dua-dua sebiji sama. Dia ada perasaan dalam hati. Mereka ni nampak pelik sikit. Serba hitam semua, kan? Dalam hati dia dah syak. Mereka ni peragut ke apa. Jadi apa dia buat? Dia start motor, dia belah. Dia tengok dekat cermin dia tu, dua orang mamat tu duk kejap dia. Dia kata, sah aku dah agak mereka ni peragut, Masya Allah. Dia nak cepat tak boleh. Honda siapa C70. Mereka LC. My Allah. Mereka blok balung tu dia. Turun-turun dari motor dia. Jeraka. Dua orang ni jaga-jaga. Nampak macam muda tapi buat kerja terkutuk. Allah laknat hampa. Aku orang tua kerajaan bagi tolong duit BRIM pun hampa nak main ragut duit aku. Agak-agak lah dia dah. Mereka dua orang tu sound balik. Pakcik cakap elok-elok nah. Kami susah-susah hambat pakcik ni bukan nak main ragut duit pakcik. Habis pasal apa hambat aku? Kami nak hambat pakcik tertinggal bini dekat ATM tadi. Masya Allah. Kalut tertinggal bini kat ATM. Masya Allah. Tu nyanyok sungguh Masya Allah. Maknanya manusia ni dia ada sifat mazmumah. Macam mana pun dia ada kelemahan dalam diri dia. Mai usia 40 tahun. Kenal pasti kelemahan kita tu dan perbaiki. Macam mana nak kenal pasti? Macam mana nak kenal pasti kelemahan kita? Baik. Orang yang tak suka pada kita. Orang yang tak suka pada kita, selalu dia nampak apa dalam diri kita? Kelemahan kita lah. Tidak. Bila ada orang cakap pasal kita, jangan kita boh dia balik. Tunggu saja. Fikir. Apa yang dia kata tu betul tak? Sebab apa? Orang yang tak suka ni, dia selalu tengok kelemahan kita. Dia bukan tengok kebaikan kita. Betul tak? Kan? Kita ni memang dah bagi sedekah senantiasa. Kan? Tapi ada orang tengok tak buat hatinya. Sedekah saja. Belagak ni. Kan? Kita tengok. Betul tak apa yang dia kata tu? Pokok memang aku sebab belagak aku bagi sedekah kan? Masya Allah. Boleh jadi. Jadi, apabila kita dengar sesuatu pasal diri kita yang tak elok, cuba kita fikir balik. Mungkin ada kebenaran dalam apa yang dia cakap. Oh, ada. Memang betul yang dia cakap. Jadi itu kelemahan yang perlu kita perbaiki. Masya Allah. Tabarakallah. Baik. Yang seterusnya, perbanyakkan bersyukur. Perbanyakkan bersyukur. Macam mana kita nak bersyukur? Syukur ini, terima keadaan kita. Apa kita ada dengan kita lah ni? Terima. Banyak mana rezeki kita, siapa pasangan hidup kita, banyak mana anak kita, Masya Allah, yang mampu kita buat, Masya Allah, kan? Terima keadaan dia. Lagi satu cara kita bersyukur apa dia? Perbanyakkan sedekah. Ubat bagi COVID-19 ni apa dia? Banyak bersedekah. Nabi pernah apa? Bala ataupun musibah tidak dapat mendahului sedekah. Ini yang kurang dalam diri kita hari ini. Pasal apa COVID ni berterusan? Ini bukan pendapat siapa, pendapat saya. Pasal apa dia banyak, makin lama makin banyak? Sebab apa? Sebab sekarang kita ni masing-masing dah jaga diri masing-masing. Tidak? Tidak. Bila mai fikir ini, Allah cukup buat duit aku ni. Allah, 1 bulan ni macam mana? Semua dah fikir pasal nafsi-nafsi masing-masing. Kita sudah tak fikir pasal orang lain. Tidak? Ada dah orang kawan-kawan tu, umur nombor 13, dia makan, minum pun tak tahu macam mana. Kita tak pernah fikir. Cuba kita dalam keadaan macam ni, banyak bersedekah tengok. Mana nak tahu, sedekah tu boleh jadi ubat ataupun vaksin COVID-19. Nak kata solat
Solat semua buat. Tidak. Sekarang kita nak sembahyang Isyak. Ada di negara lain daripada sembahyang Maghrib. Ada negara lain sekarang masuk waktu subuh. Ada di negara lain sekarang mungkin waktu asar. Ada di satu-satu negara ada orang tu tengah buat qiyamul lail. Maknanya solat ini tuan-tuan tak berhenti, orang tu tengah buat. Tapi sedekah banyak mana orang boleh sedekah? Tidak. Jadi ini yang kita nak, Allah nak tengok daripada kita. Bila mai satu musibah ni, boleh tak kita buat sesuatu yang luar biasa yang kita tak pernah buat sebelum ni? Masya Allah, itu kita kena buat. Apa dia? Sedekah. Sedekah juga boleh memanjangkan usia seseorang, sebab ada kan satu cerita yang masyhur zaman Nabi Ibrahim AS. Kan Nabi Ibrahim AS, kan satu hari malaikat maut pergi ziarah dia. Maka malaikat maut tanya pada Nabi Ibrahim AS, siapa pemuda tadi itu? Nabi Ibrahim jawab, dia ni anak murid saya, sahabat saya juga. Apa kabarnya dia datang ke sini? Esok dia nak menikah dah. Malaikat maut kata, kasihan. Pasal apa? Esok dia sudah tak ada dah. Esok dia sudah tak ada dah. Maknanya esok dia nak kahwin. Maknanya dia tak jadi kahwin esok. Sebab esok dia nak mati. Malaikat maut mahu. Nabi Ibrahim pun Masya Allah kecewa. Punyalah sedih. Tapi tengok-tengok esok-esok tu, dia kahwin. Tak mati-mati. Baik. Tak mati-mati. Apabila Nabi Ibrahim AS jumpa balik dengan malaikat maut, Nabi Ibrahim tanya, kata dia nak mati dah esok ni, dah berapa tahun dah, hidup elok saja. Maka malaikat maut jawab, oh ya, sebelum dia nak nikah tu, dia sedekahkan separuh daripada kekayaannya ke jalan Islam ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melanjutkan usia dia. Masya Allah. Itu power of sedekah. Kita ada sakit hari ni, kan? Kita ada sakit. Allah. Doktor kata hang sakit apa pun aku tak tahu lah. Dah scan macam-macam scan. Nabi kata, dawu maradakum fi sedekah. Ubatilah sedekah itu dengan, ubatilah penyakit itu dengan sedekah. Masya-Allah. Selain daripada cara kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekah juga ada banyak fadilatnya. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, yang seterusnya saya cepat-cepatkan. Masya-Allah, kita dalam Muslim Covid. Yang seterusnya, masya-Allah, mai usia 40 tahun ini, jaga makan minum kita. Masya-Allah, tabarakallah. Jaga makan dan minum kita. Masya-Allah, tabarakallah. Dalam usia 30 tahun, 20 tahun, kita selalu tanya sahabat kita, nasi kalang tu sedap tak? Betul tak? Ni main 40 lebih, selalu kita tanya apa? Klinik tu okey tak, doktor dia? Tak? Kan? Farmasi ni okey tak? Kan? Ubat urat ni mereka bagi saya 3. Kan? Okey ke ubat urat ni? Masya Allah. Macam-macam penyakit lepas pada 40 tahun. Sebab tu kita dinasihatkan jaga makan minum kita. Masya Allah. Sebab apa? Lepas pada 40 tahun, apa yang kita makan tu semua kalau lebihan akan jadi penyakit pada diri kita, termasuk diri saya pun. Masya Allah. Sebelum jadi penceramah 68 kg. Lepas jadi penceramah 99.2 kg. Masya Allah. Nah, jadi pasal apa? Semuanya kerana over sangat kita makan. Bila over sangat makan, kita akan dapat sakit. Bila sakit, ibadah tentu akan terganggu. Masya Allah. Nah, jadi mai usia 40-an ini, jaga makan kita. Yang terbaiknya, tuan-tuan, makan makanan yang halalan, thayyiban sahaja. Kadang-kala, Masya Allah, tabarakallah, kita ni, ibadah cukup jaga, Masya Allah. Ibadah cukup jaga. Tapi mai soal makan, jadi lintang bukan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sebab tu ada satu hadis Nabi sebut, la yadkhulul jannata lahmun nabata min haram. Tidak akan masuk syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Masya Allah, tabarakallah. Itu kita kena jaga makanan kita. Tengok daging kartel haram. Kan selama ni kita pun tak sedar. Sebab apa? Kepentingan BMF ini baru kita sedar. Kan? Masya Allah. Kan?
Sebelum ni kita tak sedar. Jadi sekarang sedarlah. Apa pentingnya kita kena support BMF ini? Salah satunya kerana makanan-makanan kita ni, Masya Allah. Saya tak boleh nak hurai panjang lebarnya. Dan yang keenam, yang seterusnya, yang keenam, yang terakhirnya untuk pada hari ini, apa dia? Jaga istiqamah kita. Jaga istiqamah kita di dalam beribadah. Kenapa? Masya Allah, tabarakallah. Istiqamah ni macam mana kita nak buat? Ibadah ni bukan disuruh buat banyak-banyak. Bukan pun. Nabi kata, Allah suka kepada ibadah kita walaupun sikit tetapi berterusan. Buat banyak-banyak, lama-lama confirm kita akan tinggal. Kadang-kadang iblis ini, syaitan ini, Masya Allah, dia bukan main usik kita suruh buat benda jahat saja. Benda baik pun dia main usik. Macam contoh, dia main kat kita, dia kata, hang daripada tengok TV, baik hampir semayang maghrib jemaah. Lagi bagus. Kita pun main semayang berjemaah. Dan main awal, buatlah sunat apa, tahiyatul masjid 2 rakaat, buat tahiyatul masjid. Lepas tu, semayang berjemaah. Lepas tu, buatlah ba'diyah pun sama 2 rakaat. Kan? Okey. Lepas tu apa? Bacalah Quran sementara nak tunggu waktu Isyak. Baca Quran. Masya Allah. Tabarakallah. Habis-habis semayang Isyak, balik rumah. Daripada hang layan lagi TV, baik hang buat witir. Masya Allah, buat witir 3 rakaat kan. Masya Allah kan. Lepas tu sebelum nak tidur, bacalah Quran sedikit. Masya Allah. Mai pukul 4 pagi kita bangun. Masya Allah, terbangun nak pergi kencing. Dia main bola lagi. Sambunglah dengan tahajud kan. Lepas tahajud apa dia? Bacalah Quran lagi. Tunggu sampai masuk waktu subuh. Mai subuh pergilah semayang berjamaah. Masya Allah. Pergi sampai awal dia buat sunat subuh 2 rakaat. Tunggu pula Masya Allah. Habis semayang subuh, masuk waktu waktu syuruk, Masya Allah, buatlah solat sunat isyarak tu, Masya Allah, 2 rakaat saja. Lepas tu dia tunggu, mai pula pukul 10, dia mai. Kan bagus kalau hang buat solat sunat duha 2 rakaat, baik kita pun buat. Dia mai lagi. Buatlah, tambah lagi 2, bukannya susah mana pun, Masya Allah. Allah rakaat pertama baca inna a'tainakal kautsar saja, tambah lagi 2 jadi 4. Nabi pun Masya Allah buat lebih daripada 6 rakaat tau. Jadi kita pun buat 6 rakaat. Masya Allah, tabarakallah. Lepas tu semayang lohak, dia suruh pergi semayang jemaah. Sampai awal, buatlah sunat 4 rakaat, sunat qabliyah 4 rakaat. Masya Allah. Dia usir kita buat benda baik. Lama mana boleh buat semua. Coba bayang tengok. Letih tak letih? Mesti akan letih. Ini cara dia kadang-kadang dia merosakkan kita. Sebab tu Nabi kata Allah suka yang sikit-sikit tetapi berterusan. Itu istiqamah. Masya Allah. Tabarakallah. Nah, jadi ini antara perkara yang perlu ada dalam diri kita. Bagi siapa yang sudah melepasi umur 40 tahun. Jadi yang mudah-mudi tak perlu buat apakah? Ambil aktibar juga. Masya Allah. Nah, jadi saya rasa cukup sekadar itu dah melebihi masa yang diberikan kepada kita. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak agar Allah hilangkan musibah ini daripada negara kita, khususnya negara umat Islam secara amnya. Masya Allah. Nanti kita sambung balik bacaan hadis kita, hadis 40 akhir zaman, bermula pada hari Ahad yang minggu keempat, hari Ahad, Masya Allah, kita akan mula baca kitab dari sini. Kita doakan kita stay kuning ke, bagusnya jadi hijau lah. Masya Allah. Nah, jadi itu saja daripada saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamhana haza jamhan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum.